Tepuk dahi. Okey, boleh. Setting kamera. Okey. Pak, nanti kita sana. Ipah. Bentar. Aku nak buat ni. Buka dulu video tu. Boleh buka video? Boleh. Ke 2.5 baru buka? 2.5 baru buka dah. Video buka dulu. Video buka dulu. Bagi dia tengah setting. Oh, yang ni dah secara lah. Baik, ketika pandemik COVID-19 melanda, ramai penggiat industri negara diambang kejatuhan dan sebagainya terpaksa gulung tikar kerana menanggung kerugian akibat tidak dapat beroperasi. Menyedari situasi yang sedang beruncing itu, Zapsi Industrial Ventilation sendiri berhad menukar plan strategi dengan memanfaatkan sepenuhnya penggunaan media sosial untuk meluaskan jaringan rantaian perkhidmatan sistem pengedaran mereka di dalam dan luar negara. Pengarah urusannya Insinyur Teknologis Muhammad Zainuddin A. Bakar berkata dengan platform itu mereka dapat bertahan dan beroperasi sepenuhnya sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Menurut Muhammad Zainuddin, dia tidak menyangka penggunaan media berkenaan mendapat ulangan pendapatan 2 kali ganda berbanding tahun-tahun sebelumnya. Kita punya sales pada tahun lepas contohnya kita dapat maintain je. Kita survive lah masa keadaan pandemik. Kita tak tutup sebab kita ni kira service provider pada industri. So macam kilang tu memang wajib nak guna servis kami lah untuk check dia punya ventilation system, check dia punya air emission. Kami tak ada buang pekerja. So Alhamdulillah dengan bantuan media sosial. So kita tak ada klien. Kita sepanjang pandemik kita boleh achieve dalam 4 to 5 million lah. Tapi this year sahaja kita achieve almost double, hampir mencecah 9.3 juta pada tahun 2020 compare sebelum tu dah 4.5. So sangat membantu. Muhammad Zainuddin berkata media sosial bukan sekadar menjimatkan masa dan tenaga, namun ia tidak memerlukan modal yang tinggi untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang mereka tawarkan. Selain itu, mereka juga dapat mendekati golongan yang disasarkan secara tidak langsung tanpa perlu bersemuka. Kita perlukan media sosial untuk target dekat tangan dia, so dia akan nampak. So itulah penting sangatlah. Bumi lah sekarang ni kalau tak guna sosial media. This is the time, zaman dah berubah. So even kita dari oil and gas, petrochemical, service provider, kita pun boleh buat macam mana orang jual baju, orang jual makeup, produk kecantikan, tak teknologi kita ni super je, tak guna rugi. Manfaatkanlah sosial media. Katanya dengan pinjaman yang diperolehi dari SME Bank, mereka dapat meluaskan lagi perniagaan yang dijalankan termasuk ke Singapura dan Korea. Zapsi Industrial Ventilation sedang berhad untuk menyediakan perkhidmatan perundingan dan kejuruteraan untuk pengalih udaraan exhaust setempat LEV, reka bentuk dan pemasangan elektrik, penangsiran risiko bahan kimia berbahaya kepada kesihatan CHRA serta pemantauan pendedahan bahan kimia CEM. Memang jauh sangat boleh dekat lagi tak? Apa gambar? Muka? Tu TV tu. Boleh depan atas ni tak? Boleh atas meja tak? Apa? Boleh. Okay, ni sini. Tu berapa? Baik. Tak, yang tu tak apa? Ni. TV tu, phone je. Itu bagus sikit. Betul. TV ke Alright. dah live ke belum? Dah. Serius?
Hai, Assalamualaikum. Welcome to Zapsi Live TikTok. Zapsi Creating Compliance Environment. Ya, Alhamdulillah. Jadi, pertama kali hari ini kita live dalam sesi TikTok live adalah sebahagian daripada program di Zapsi. Sepanjang acara setahun kita lah, kita akan buat sesi mingguan. Sharing session setiap hari Ahad daripada pukul 2 sehingga jam 2.30 actually, sehingga 3.30 petang. Yes. Jadi bersama-sama saya ada 14 orang Kita tengok ada kenal tak? Siapa yang kita online sekarang ni? Kita ada Hazel Dreams, kita ada siapa kat sini? Timur Air. Kita ada Timur Air. Kita ada NFFAB. Ni Fatihah ni. Kenal ni. Semuk tak ada gigi. Siapa semuk tak ada gigi? Kita ada FMR, siapa online ni? Boleh tahu daripada mana tolong komen kat situ. Sementara tu boleh share saya like boleh tap screen supaya lebih ramai orang dapat tengok kita punya session dan dapat bersama kongsi ilmu pada sesi ni, insya-Allah. Boleh bantu saya? Kita ada 15 orang alhamdulillah untuk sesi pertama. Saya live dari Zapsi HQ di Kemaman, Terengganu. Walaupun kita di Kemaman tapi kita serve almost seluruh Malaysia lah. Kita cover, insya-Allah. Sebelum saya mula, kita nak tuan-tuan bantu saya belanja like, tap screen, insya-Allah, supaya dapat share dengan lain dan terus share ke kawan-kawan lah yang mungkin berminat dalam bidang kita ni. So sesi ni adalah sesi technical, yang mana walaupun kata technical, mostly kita akan berbincang tentang isu-isu semasa yang berlaku dalam bidang local exhaust ventilation dan air pollution control system, general ventilation, tentang isu-isu yang kami go through, kita hadapi, yang mana kita fikir dia bagus untuk dikongsi bersama dalam industri. Jadi mungkin bila kami share isu-isu semasa, nanti boleh tanya soalan direct, boleh tanya saya soalan. Waalaikumsalam NFAB, thank you. Boleh maknanya jika selepas ni berlaku dan kita dah tahu lebih awal, supaya nanti especially hygiene tech yang baru ataupun mungkin yang berminat untuk ambil hygiene tech dapat go through kita punya isu-isu semasa. Kita akan go through broad range of daripada design, kita punya installation, testing, commissioning, testing tu sendiri, dari segi maintenance dan juga dari segi after sales service dalam bidang local exhaust ventilation. Sebab itu adalah kita punya core business Zapsi. Kita especially dalam local exhaust ventilation system, full one stop center. Okay, saya ada sesi 2 minit lagi sebelum kita go through kita punya sharing session. Pada sesiapa yang bantu saya dulu please. Kita ada 19 mata sekarang ni memandang. Sekarang ni dah 3.1k like. Wow, 3.1k like. Alhamdulillah untuk sharing session kita yang pertama. Jadi tuan-tuan, kenapa saya pakai topi ni? Ada orang nak tanya tak apa benda ni? Pada yang baru lah kan. Ini yang nama dia anemometer. Tujuan dia untuk buat LEV inspection. Jadi kita ada juga yang ni. Siapa tahu ni apa? Cuba tulis kat dalam tu. Korang nak hadiah tak? Nak hadiah? Kalau tahu ni apa? Besi, Masya Allah. Cik Wan. Kita ada mak insya Allah. Dari satu live ni,
saya akan bagi 3 mak yang ni, mak sampel tak sampai lagi. Kita dah order 1000 pieces sempena 13 tahun Zapsi serving di nation lah, service kepada kita ni kan. Ultraman Blue ya, Ultraman Blue, terima kasih, selamat datang Uku Flori. InsyaAllah dalam nanti ada soalan, jawab soalan saya insyaAllah. Kalau siapa boleh jawab ni, apa nama alat ni untuk kita bagi hadiah yang pertama? Ada? Tak ada, kita simpan dulu insyaAllah, tak ada masalah. Kita ada 1 tahun sesi, janji doakan saya istiqamah insyaAllah. Alright, so kita akan mulakan session kita pada hari ini. Jika nak join, tulis nak. Kalau ni kita boleh, kita bercadang untuk buat setahun, every Sunday pukul 2.30 hingga 3.15 setiap minggu. Jadi kita akan banyak lagi session lepas ni. So session lepas ni adalah more on peringkat awal, kita pergi pada basic. Kemudian kita akan pergi kepada more detail lah pada issues pada dalam market. Okay, so kita punya tajuk hari ini adalah Introduction to Local Exhaust Ventilation System. So saya Engineer Zainuddin Abu Bakar. Semua orang nampak skrin saya dengan jelas? Kalau nampak, tulis 10. Boleh? 10. Bagus. Thank you Madu Wais. Thank you. Okay. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya. Saya Zainuddin Abu Bakar. Professional engineer lah dan juga hygiene tech sejak 2004. Rasa macam berat buat topi ni. Boleh saya buka? Buka dulu Tak apa, nanti kita pakai lagi. Alright. Sejak 2004 lah kita jadi competent person hygiene tech tu. I'm also a chartered professional engineer with Lembaga Jurutera Malaysia and also chartered ASEAN Professional Engineer. Jadi kita involve dalam design, installation, testing, commissioning LEV system. For the past 13 years, we have involved for around like 3,000 LEV systems lah for various industries. Untuk Zapsi, kita Zapsi adalah company yang ditubuhkan sejak 13 tahun yang lalu. Kita dah terdiri daripada 3 company lah, iaitu Zapsi LEV and IQ Consultant, Zapsi Industrial Ventilation sejak 2015 sebagai kontraktor, dan juga Zapsi Training Academy Sdn Bhd adalah syarikat yang fokus untuk buat latihan dalam bidang LEV ni. So kita adalah integrated company. Kami, staff kita ada 64 orang setakat ni, alhamdulillah, dan growing. Kita certified under MS ISO 9001 untuk quality management system. We are certified for ISO 14000 2015 for the environment, and 45001 2018 untuk occupational safety health management system. Okay, as of now, for the past 13 years, we managed lah to completed almost like 60 million worth of project. So alhamdulillah, dengan pengalaman yang ada, kita actually this is part of our what we want to do is to contribute to the society, to the industrial society, to the industrial players in this field. So this session actually kita akan ada sesi metodologi berkenaan dengan teori, isu-isu yang sebenar dalam market, dan ada Q&A session. Kemudian kita akan buat introduction to LEV system, isu dalam industri untuk discuss, dan juga ada Q&A session. Alright, terima kasih Cik Andika hantar satu rose untuk saya, thank you. So so far semua orang okey?
So now kita pergi kepada so di ZAPSI kami perform LEV inspection. LEV inspection. Apart from that, design, installation, testing, commissioning di various industri lah dalam market. So ini adalah kerja-kerja yang kami buat lah, inspection. Dan Alhamdulillah untuk ni kami saya pernah attend untuk commission Petronas FLNG 2 di Busan, Korea. Bersama ni ada Cik Azizi lah, kita punya senior operation manager. Dan Alhamdulillah kita sebab Petronas ada isu kapal yang pertama tu tentang LEV, so dia improve lah untuk lesson learn daripada kapal yang pertama. So these are some of the photos project completed lah. Yang ni kita buat untuk dia punya VOC contaminant di salah satu klien kita lah di sebelah selatan tanah air. Dan yang biru itu untuk dust collector system, Donaldson system. Dan kami juga conduct training lah di pelbagai location, contohnya di Johor Bahru, di Petronas kita pergi offshore, dekat offshore dengan FGV, dengan CTRM, dengan Perudua, dan juga pernah attend beberapa training lah, conduct training dan bagi sharing session lah. So ni adalah klien-klien kami lah yang kita dah serve for the past 13 years di pelbagai industri. Ya. Okey, kita pergi kepada part 2 iaitu LEV system and components. Ya. Okey. Boleh saya tahu dalam ni ada competent person tak? Hygiene tech tu ada? Orang yang nak ambil hygiene tech? Ya. Okey, di ZAPSI kami ada 6-7 orang competent person hygiene tech tu. So this is our commitment lah, which is I believe ZAPSI adalah satu-satunya company di Malaysia yang fokus dalam LEV, ada 7 orang competent person kat dalam dia. So insyaAllah, mana kami punya sistem kerja yang quite comprehensive dan efektif lah dari segi report dan sebagainya. Ya. Okey, LEV system ni tuan-tuan, LEV system ni adalah tujuan dia adalah local exhaust ventilation, to capture or contain contaminant at their source before escape to the workroom. And then kemudian adalah dia adalah engineering control system. Tujuan dia adalah nak protect pekerja daripada terhidu bahan kimia berbahaya through inhalation. So bahan kimia ni masuk dalam badan kita melalui beberapa route lah. Pertama melalui sentuhan, kena kulit dan sebagainya, kemudian kita minum, terminum, ataupun melalui inhalation. So LEV ni fokus kepada yang kita terhidu sahaja. Ya. Kemudian yang kita tekankan adalah effective system. Apa effective system ni? Maksudnya design yang well design dengan ikut cara yang betul by professional engineer, digunakan secara betul, ya, dan juga properly maintain. So sistem yang meliputi effective system ni adalah mengikuti kriteria yang berkenaan lah. Walaupun kata design bagus tapi maintenance tak ikut, ataupun installation tidak mengikut standard design yang propose oleh jurutera profesional, so dia tak kira sistem yang bagus juga. Alright. Dan juga akhir sekali adalah comply dengan legal standard dengan regulations. So yang ini dikategorikan sebagai sistem LEV yang bagus. Yeah. So far okey semua? Boleh ke boleh? Alright. Tujuan LEV system adalah untuk remove contaminant,
at the point of generation so as to prevent inhalation. Bila kita point of generation, maksudnya contaminant tu kita boleh detect sumber dia, ada sumber dia. Kita ada satu lagi panggil general ventilation. Yang ni untuk contaminant yang tersebar, yang kita tak dapat tahu dia terselerak di seluruh bilik. So yang tu kita panggil general ventilation dan dia punya term adalah berbeza. Dia punya dari segi engineering dan inspection dan sebagainya. Okay. So sekarang ni kita ada 5 component of LEV system. Ya, so yang ni ada 5 komponen yang asas. Ya, so mana-mana sistem pun macam ni lah. LEV, kita ada yang pertama, kita ada hood dalam diagram tu. Yang kedua, kita ada air cleaner, pembersih udara. Ketiga, kita ada ducting. Yang keempat, fan, dan yang kelima, dia punya chimney. Jadi kan, hood tu, apa guna hood? Hood ni adalah tempat di mana contaminant tu kita contain. Di point of generation, ataupun kita by capture distance, kita capture. Yang paling penting dalam sistem adalah fan. Fan ni adalah ibarat kita jantung lah dalam sistem. Cuba kalau jantung tak jalan, selamat hari raya, innalillah kan. Jadi fan tu pun nak kena betul. Contohnya dia punya static pressure kena cukup, dia punya duct velocity kena cukup, capture distance kena cukup, static pressure kena cukup, efflux velocity. So these are properly designed system. Jadi ducting, apa fungsi ducting? Ducting adalah sebagai highway dia, macam laluan kita punya contaminant tu akan lalu dalam ducting. So di mana ducting ni kena cukup duct velocity dia ataupun minimum transport velocity kena cukup supaya kata contaminant tadi tidak terlekat dalam ducting. So kita nak kena cukup. Okay. Jadi lain contaminant, lain duct velocity dia. For example, kalau smoke tu normally kalau ikut ACGIH punya requirement design hanya 5 hingga 10 meter per second. Kalau kata habuk welding tu dia perlukan dalam 15 hingga 20 lebih macam tu. So yang ni ada dalam standard lah. Nanti akan ada session datang kita akan go through apakah standard-standard yang applicable untuk system design. So saya akan go through function ni. Kita akan pergi pada hood dulu. Untuk hood, okay, hood dalam gambar ni jenis-jenis hood lah. Yang ini kita panggil canopy. Canopy dia duduk atas kepala bentuk petak 4 segi. Normally fume yang generate daripada bawah tu akan naik ke atas lah melalui suction. So normally sesuai untuk hot processes, tidak sesuai untuk capture dust ataupun vapor. Tidak sesuai kalau ada cross draft, maknanya ada aircon. Waktu you pasang ni pastikan aircon punya flow tu not to blow on to the tempat contaminant tu, sebab dia boleh mengganggu, dia panggil cross draft. Cross draft. Kemudian juga pekerja tu tak masukkan kepala dia dalam bawah zone suction area. Sebab satu term yang kita panggil dalam industrial hygiene ni kita panggil breathing zone. Mana kawasan ni lebih kurang 1 kaki dekat muka kita ni, 1 kaki area ni, itu panggil breathing zone. So kita nak elakkan fume tu daripada masuk dekat kita punya hidung. So ini canopy. Gambar ni, gambar dia punya model tu saya sendirilah, zaman muda-muda dulu lah. Bila ni tak apa nak muda dah. So okay. Kemudian jenis yang kedua kita panggil fume hood. Yang ni biasalah kita jumpa dekat mak sains, canopy hood, yang mana dalam ni kebanyakannya guna untuk kimia lab makmal, untuk chemical yang small quantity. Dia punya sash, pintu dia tu kita kena letakkan dekat recommended working height.
normally minimum 12 inci sehingga ke 18 inci. So at first kita kena determine apakah level yang sesuai. Kemudian dia testing dalam ni adalah minimum untuk what needed only for the particular testing, not to be treated as a storage cabinet lah. So storage cabinet ada kabinet dia sendiri. Okay, aku rasa macam aku cakap seorang ni. Ada orang tak ni? Hello, 14 orang mana? Okay, beres so far okay semua? Ada? Okay, terima kasih pada yang ni. Hello Epic, hantar apa Rose lah. Thank you Cik Epic, thank you. Nanti kita belanja Epic Okay, type of hood yang lagi satu ni kita panggil belalai gajah, elephant trunk. Sebab dia ada belalai yang panjang tu, ada hood. Normally ni untuk contaminant yang duduk kat luar, welding fume, proses soldering, kita pastikan nak kena dia punya capture velocity tu cukup lah. So capture velocity ni adalah bila contaminant tu duduk dekat luar hood. So ada hood, kalau macam yang tadi tu contaminant duduk kat dalam. Sekarang ni hood ni untuk elephant trunk ni dia punya contaminant duduk kat luar. Alright, so bila macam tu kita panggil dia elephant trunk dan juga capture velocity. So dia berbeza dia punya formula ni pun tak sama nak kira. So akan datang insya-Allah kita ada banyak sesi bersama. Jadi kita akan go through lah macam mana nak buat calculation dan sebagainya. Okay? Boleh 7.8 Okay. So next kita pergi kepada air cleaning devices, pembersih udara. So air cleaning device ni dalam ni adalah entiti yang paling penting dalam LEV system. Sebab apa tahu? Sebab kita LEV ni tujuan dia nak sat contaminant untuk elakkan daripada terhidu bahan kimia. Tapi air cleaning device ni kita nak menangkap contaminant tu, nak serap by absorbing, ada scrubbing proses bergantung kepada jenis contaminant sebelum kita exhaust ke environment. So yang tu dah melibatkan dengan DOE, alam sekitar. So kadang-kadang kita cakap kan, dekat dalam ni ada DOS, kat luar ada DOE. Alright. So kata jadi filter ni sangat penting lah. Filter ni ada banyak jenis So jadi kalau boleh bagi tahu design filter ni yang critical sekali lah. So air pollution control equipment, InsyaAllah nanti kita akan go through detail dalam sesi-sesi yang seterusnya. Kita ada untuk particulate matter, dan juga kita ada kepada untuk gases contaminant. So untuk PM, particulate matter, PM kita ada dua jenis. Satu dry scrubber dengan ataupun wet scrubber. So ada dua jenis. So untuk dry scrubber ni kita ada pelbagai jenis sistem lah. InsyaAllah kita akan go detail nanti tentang cyclone. This is hari ni untuk pengenalan sahaja. Gravitational setting, fabric filters, kita ada juga ESP, electrostatic precipitators. We have also for the wet one, spray tower, kita ada Venturi scrubber, we have cyclonic scrubber, dan juga untuk contaminant yang gases kita ada jenis wet absorption, dry absorption. Kita juga ada catalytic converter, yang mana kita Alhamdulillah baru-baru ni kita baru nak involve, ada satu projek di Pekan yang akan menggunakan catalytic converter. So it's a quite an interesting
air pollution control device yang kita akan involve. Ya. So insyaAllah nanti kita akan go through in detail lah. Ni adalah salah satu contoh scrubber yang wet scrubber ataupun spray tower. Yang ni yang kita design sendirilah. Digunakan untuk satu kilang baja di Melaka. Baja nama yang terkenal lah. Kau pernah dengar nama Milagro? Siapa pernah dengar nama Milagro? Milagro ni tuan punya dia Haji Mat, kawan saya lah. Haji Mat di Melaka sana. Dia sekarang ni dengan version yang lebih hebat lah. Dia punya formula dia tu. So ini juga adalah dry absorption type. Kita panggil dia carbon filter ataupun carbon plated filter. Ada pelbagai-bagai brand lah. Yang mana dalam ni kalau kita nak sizing filter tu, kita kena beritahu berapakah what type of contaminant, berapa consumption yang kita estimate kita akan utilize per year. So sebab biasanya filter ni dia design untuk 1 tahun masa, 1 tahun. Jadi jika berlaku different process, fume hood tu you guna untuk testing lain, maksudnya tiba-tiba proses tu, contohnya ada satu lab yang kita pernah servis, dia guna untuk normal chemical testing, tiba-tiba guna Bunsen burner, dia bakar, so naik jelaga. So bila naik jelaga, macam asap hitam tu dia stuck dekat carbon filter, menyebabkan airflow jadi very low suction dan effect lah result. Rupanya dia salah guna proses lain dalam testing. So biasanya fume hood ni kalau diguna untuk test berkenaan, test tu je. Kalau nak guna test lain, you guna fume hood lain lah. So far okay ke? Sekarang kita pergi pada ducting. So ducting adalah macam highway ataupun jalan raya, tempat laluan transport contaminant. So pelbagai jenis material lah. Yang ni biasanya professional engineer kita akan design ducting ni bergantung kepada jenis contaminant, dan juga kita akan refer pada ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygiene, bergantung kepada jenis-jenis contaminant tu sendiri. So contaminant ni boleh jadi habuk, boleh jadi fume, boleh jadi semen, habuk semen, boleh jadi habuk blasting. So pelbagai jenis habuk, pelbagai jenis material yang perlu. Cuma saiz itu adalah bergantung kepada transport velocity nanti, saiz dia. Tapi apakah jenis chemical, jenis habuk, particulate matter apa dan sebagainya, yang tu bergantung kepada nanti effect punya material selection lah. You nak kena PVC ke, polypropylene ke, GI ke, ataupun stainless steel ke. Stainless steel pun ada banyak-banyak jenis. So yang ini kita akan go through lah selepas ni lah. Dalam ducting design kita follow ACGIH method. So perlu setiap nak kata tadi kan, kata phase velocity ataupun capture velocity, bukan tu saja faktor penentu sistem LEV yang bagus. Selain daripada ni, satu kriteria lagi adalah duct velocity tu within the recommended range. For example, 5 hingga 10 meter per second untuk fume, you kena supply, kena comply let's say 0.4 to 0.6 meter per second. Masuk dalam ducting, you kena comply dengan 5 to 10 meter per second duct velocity. So then itu dua kriteria. Tak semestinya duct velocity saja lulus, tapi dia punya phase velocity tu pun perlu. Kenapa ni?
Sekejap dengar tak suara saya? Tapi bisa dengar tu. Sekejap kita ada problem sikit kat sini. Akan selesai. Okey, boleh. Tapi tak boleh nampak muka. Kamera tak ada. Tapi suara dengar. Tadi Apa nama? slide. Tapi suara ni lah tak nampak muka. Sebab apa? Tapi slide boleh nampak dengan suara. Adjust kamera lah. Okey, sementara kita punya team betulkan kamera, saya akan teruskanlah dengan losses dalam ducting. So far dengar suara saya tak? Okay. Alright. Kita akan go through untuk ducting ni. Dalam ducting ni ada pelbagai komponen dalam dia lah. For example, ada elbow, ada damper, ada enlargement, ada sliding, opening door dan sebagainya. So semua ni adalah contribute. Dia contribute kepada resistance ni maksudnya contohnya lah macam perjalanan. Kita naik kereta, kalau jalan tadi highway tu jalan dia landai, okey, perjalanan kita smooth. Akan tetapi jika terdapat lopak air, jalan tu tak rata, so dia tak smooth, itu panggil resistance. So resistance ni dekat setiap bending, joint, opening, enlargement, contraction, so semua tu akan contribute kepada resistance lah, yang kita panggil term engineering dia static pressure. So semua ni akan dikira oleh professional engineer. So far kalau kita tengok dalam gambar ni ada pelbagai jenis duct fittings yang mana contribute kepada losses. So tuan-tuan dan perempuan jangan risau lah pasal benda ni. Apa ni semua, sebab professional engineer akan buat calculation. So sebab dia adalah under requirement bawah regulation 18. So next adalah fan. So kita ada fan. Fan ni tujuan dia adalah sebagai jantung sistem lah. Tujuan dia adalah untuk mengangkut transport di contaminant along the system. Daripada dia akan create satu pressure, sebelum fan kita panggil negative pressure, untuk suck dengan energi yang cukup, transport and then exhaust to the environment. So dia perlu cukup flow rate dia, kita perlu cukup dia punya static pressure untuk mengalihkan contaminant daripada source release kepada environment. So ada dua jenis fan lah. Satu jenis tu kita panggil axial, satu lagi jenis centrifugal. So few photos here for your reference. Kita ada axial, kita ada centrifugal yang direct driven, ada centrifugal vect driven. InsyaAllah dalam sesi-sesi kita yang seterusnya kita akan go through lah lagi detail. Kita akan go through sebiji lah berkenaan dengan fan dan sebagainya. So fan ni kenapa dia penting, sizing dia penting sebab pelbagai requirement dalam sistem. Contohnya kalau tengok dekat chart kat sini kita ada flow rate across the pressure. Ada yang tengah tu, line tu kita panggil system design. Dalam ni flow rate dengan static pressure, kita akan buat calculation, dan kita punya fan tu kena match. Dia punya kipas kena matching dengan sistem. Maksudnya ia tak boleh ada terlalu besar, terlalu kecil pun tak boleh. So that's why you need at the desired operating point. Yang inilah. So akan berlaku event-event di mana kita akan tengok contohnya dalam contoh B ni ada fan kecil, so tak dapat speed
lemah jantung. Lemah jantung. Kalau kata terkurang pun ada, terkurang statik, dan juga isu lain, dua-dua salah, tak matching dua-dua. Kalau charge dia bila dia tak match ni, almost benda tak jadilah. Sebab apa kan, dalam LEV system design properly designed by professional engineer, dan juga kita kata dia engineer ni, dia kena well versed dalam LEV design. Kata kadang kita banyak isu dalam market, engineer civil lah, kadang chemical lah, yang tak tahu. Even mechanical sendiri pun yang tak tahu pasal LEV, dia sign. So tak kena lah kan. Jadi kita kena betul-betul cari engineer yang okay. Sekejap. Okay. Slide okay tak? Okay, chimney adalah komponen kita yang terakhir. So dekat komponen ni, apa fungsi chimney? So chimney adalah saluran di mana exit point, mana chemical contaminant kita akan exhaust keluar daripada building envelope, dan udara tu kita nak dia adalah bersih setelah ditapis. So halaju angin dipanggil efflux velocity ataupun exit velocity daripada chimney, dia kena cukup laju. For example, minimum dalam 8 meter per second bagi wet scrubber, dan lebih pada 12 meter per second. Lagi laju lagi baik lah, tapi not too high, sebab dia kita nak tembak ke atas tu. Kita nak bila angin datang dia akan disperse. Kita nak elakkan daripada re-entrant lah. Dan juga kita nak nanti kita punya exhaust contaminant tu tidak masuk balik dalam bangunan. Okay. Dan chimney bila kita tengok sekali imbas, dia akan ada beberapa kriteria lah kalau tengok daripada luar. Yang pertama kan, dia punya chimney tu bentuk dia diamond shape. Bentuk diamond shape. Kemudian ada proper drainage system, dan dia ada nombor, properly designated tag number. So kat sini tag number ni dia adalah dedicated. Macam kalau kata you tengok kat luar tu, identification number. Kalau kata ada nombor 1, maknanya chimney tu nombor 1. Kalau mungkin ada nombor tu 20, mungkinlah ada 20 chimneys inside the particular factory lah. Tujuan dia adalah untuk, maknanya public tengok, dan boleh kalau ada isu asap lebih nak kena report, ya. Dan kita ada bracket support, guide rope dan sebagainya. So basically kalau ikut pada NCIH standard Z9.5 1992, kita punya chimney ni dia kena tingginya adalah 10 kaki daripada highest roof line. So higher yang point yang paling tinggi ni, dan tinggi inilah, dan juga point of release, tempat stack keluar itu kena jaraknya lebih kurang 50 kaki ataupun 15 meter distance lah daripada air intake. Tujuan dia tak nak bila angin kontaminant yang keluar diserap masuk ke dalam building. So ini adalah generally recommended design lah untuk chimney, ya. Dan chimney ni juga bukan semestinya bulat, dia ada petak, dia ada pelbagai-pelbagai jenis dia punya outlet dia. But then dia punya tujuan dia adalah untuk make sure vertical discharge. So macam itulah. Alright.
So itulah setakat ni yang saya team ni Kak Tori dengan Felda Vegetable ni siapa ni? Ekmal Fazila. Yes. Felda Veggie tu bukanlah, tapi pesen dia samalah. Cik Ekmal. Tap screen. Tap screen. Terima kasih Cik Epi. Sekarang 9K dah. Ya. Like the Alright. Kita ada sesi isu. Ada orang nak tanya soalan tak? Kamera kita macam mana? kita ni sebab phone ni panas. Kita tukar. Alright. So okay, ada soalan tak nak tanya? Kalau tak ada, saya dah ada dah beberapa isu. Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah. Okay. Ready tak? Ready? Siapa nak hadiah? Okay, ini nama dia Douglas Fume Hood. Yang ni LEV ke tidak ni? Tapi jawab kena explain sikit lah. Ni nama dia Douglas Fume Hood. Ini LEV ke tidak ni? Dia slow sikit. Tungguin lah. Yes. Ini adalah Douglas Fume Hood. LEV ke tidak ni? Lepas jawab, jangan jawab sesaja. Kena explain sikit lah type-type tu. Okey. Cik Abdul Hadi tidak. Kenapa tu Cik Abdul Hadi? ECE, East Coast Economic Region ke tu? Cik FFAB? Adakah dia LEV? Cik Adi kata tidak. NIV kata ECE. Cik Adi, tak cukup 5 komponen. Ya. Betul. Cik Hadi. Tak cukup 5 komponen, tak cukup sifat. Tapi kena check tak Cik Adi? Annually kena check tak? Okey, nanti Cik Adi hubungi kita punya kru Nanti kita akan hubungi untuk bagi mark. Masih kena, betul Cik Adi. Kena sebab dia adalah ECE, Engineering Control Equipment. Cik FFAB jawab juga ECE tadi. Nanti tim kita akan hubungi untuk bagi mark lah sempena 13 tahun Zapsi. Ada, jangan bimbang Cik MFFAB, sebab kita ada hadiah lagi. Alright, tepukanlah sikit, clap sikit tangan tu untuk Cik Hadi. Okey, ini isu yang kedua ni Ini semua isu-isu yang benar. Tidak ada yang tidak benar, mereka benar belaka. Semua persepsi je lah macam mana. Ni kita ada hood dengan agak-agak sistem ni perform tak? Okey, perform ke tidak? Tak perform, Ekmal. Kenapa tu Cik Ekmal? Tulis kawan-kawan yang ada gitu boleh tap screen belanja saya like. Biar ramai lagi boleh tengok. Kita dah ada berapa dah like sekarang ni? 9.6K. 9.6K. Okey. 17 view. Ada sebab. Sebab tak ada ducting. Ada ducting tu.
Ya. Sebab apa? Tak cukup sifat tu, dia punya fan, saya bagi hint dia punya fan tu adalah axial fan yang macam kat sebelah tu. So tak ada ducting tu, maksudnya ducting apa tu? After fan kita panggil apa? Okay, dah boleh. Habiskan. Sikit ni. Dia cakap. Okey. Minta maaf ada sedikit isu sikit ni. Tak tahulah. Mungkin line dilanda angin ribut ke apa kat Pantai Timur ni. Okey. Next kita nak lagi tak isu? Next, ada isu? Ada nak lagi tak? Cik Ikmal nanti kita bagi hadiah ke Cik Ikmal. Kita ada satu lagi isu kat sini. Yang gambar yang sebelah kiri tu. Siapa boleh beritahu isu apa dengan chimney dia? So dia punya chimney sama je kes gambar sebelah kiri dan kanan tu. Come on, siapa nak cuba? Is still what? Rendah? Rendah macam mana tu tuan? Chimney tak sampai 10 kaki dari roofline. Betul. Siapa tu? Cik Alip Oh, power Cik Alip. So, yes, betul. Chimney tak sampai 10 kaki daripada roofline. Kalau boleh tambah sikit, the highest roofline. Sebab bukanlah yang immediate tu. Let's say kalau dekat bangunan tu, contoh macam yang bangunan yang gambar yang sebelah kanan tu ada 2 lapis atap tu yang lebih tinggi itulah kat sana. So yang ini kita kena buat rectification lah, kena tambah chimney. Bagi dia tinggi lah. So macam tu, saya rasa kita dah okey. Yang ini siapa Cik Alip nanti tim kita akan contact lah Cik Alip untuk bagi hadiah tu. InsyaAllah sempurna 13 tahun Zapsi kita dalam industri, so ada mark yang special lah. Boleh minum kopi dan sebagainya, InsyaAllah. So saya minta maaf regarding this first session. It's a try yang kita buat. Tak dapat nak tengok gambar ni. Saya pakai balik lah saya punya topi ni kan. Sayang you all tak boleh tengok lah. Kita punya ni dengan spek mata ni. Ni pun pinjam orang punya ni. So itu je live session dari saya. Kalau ada boleh follow kita. Korang suka tak kalau saya buat group ke? Korang nak tak dia punya slide ni? Nak tak slide? Slide ada. So saya ingat kita akan buat group lah nanti. Siapa yang berminat boleh contact kita punya admin. Dalam tu kita akan ada slide. So every session nak ya? Berapa orang nak? Nak mak tak boleh lah, minggu depan lah. Tapi kita akan bagi, ini adalah slide yang berkualiti tau. Dia macam real issue, real problem. Lepas-lepas ni pun kita akan banyak lagi, jangan bimbang. Kita ada berapa minggu kita ada setahun? 50 minggu, 56 minggu. So banyak lagi peluang insyaAllah.
So okay, ingat tu saja live kita pada kali ini. Saya minta maaf ada segala kekurangan. Terima kasih pada tim-tim social media daripada Zapsi yang bersama kita dan kepada semua live kat sini yang ikut program. Terima kasih. Semoga insyaAllah kita dapat bersama-sama berkongsi ilmu dan bersama-sama kita meningkatkan keupayaan dan kita punya well-versed kita lah dalam bidang ini. Sama-sama untuk membantu industri, membantu untuk creating compliance environment lebih baik, orang dapat bernafas chemical, bernafas udara yang bersih tanpa chemical. Nanti kalau pencen masih sihat, tak ada tidur bahan kimia. Dan juga environment yang bersih untuk kehidupan kita. Kita ni meminjam masa depan daripada anak cucu kita. So kita kena jaga alam sekitar supaya kita dapat mewariskan kepada mereka alam sekitar yang lebih baik. Okey.